6.3 juta ahli KWSP bawah 55 tahun miliki simpanan kurang 10,000. Kurang 10,000. Dia umur 54 tahun. Yep. Dia punya simpanan tu kurang 10,000. Macam mana dia nak survive? So menyimpan ni bukannya tak nak menyimpan. Menyimpan ni adalah habit orang-orang kaya. Nak kaya tak nak kaya. Tak nak kaya tak payah simpan. Tapi nak kaya, rule pertama kena menyimpan. So mereka sampai sekarang umur dah 70-an, 80-an masih lagi perlu bekerja tau. Faham. Sedangkan umur-umur ni patutnya main dengan cucu-cucu, relax kan. So Jadi, sebab mereka tidak ada perancangan kewangan yang betul. Saya senang je. Kalau ada nak buat sesuatu, terutamanya bagi pesara, bila dah bersara, sepatutnya tak perlu buat apa-apa dengan duit simpanan tersebut. Bisnes, pelaburan, sama. Kena mula daripada kecil. Kena belajar dulu. Labur kat ilmu. Belajar dulu. Melabur sikit-sikit dulu. Jangan fikir nak kaya cepat. Nak orang yang ada mentaliti kaya cepat, boleh. Kaya cepat, miskin pun cepat. Assalamualaikum. Kembali kita ke seksi podcast yang terbaru. Dan Ajam hari ni bersama Dito. Ya. Pertama kali dalam seksi podcast. Pertama kali nasi podcast. Tapi tak apa, tak ada masalah sebab Dito ni dah biasa dekat depan TV. Betul. Bercakap tentang bola sepak. Yep. Tapi hari ni Dito akan lari sikit untuk bercakap dalam bidang yang lain sikit. Ya, bukan lari sikit, lari banyak. Lari banyak. Tapi tak apa, benda ni kita akan relate dalam kehidupan kita lah. Betul. So hari ni kita akan bercakap tentang bersara. Bersara Ya, KWSP. KWSP. Pencen semua tu. Betul. Sebab okey lah, ni dalam satu berita bernama tahun November 2023. Ya. 6.3 juta ahli KWSP bawah 55 tahun miliki simpanan kurang 10,000. Kurang 10,000. Ya. Wow, kalau ikutkan memang satu jumlah yang sangat rendah lah kan. Sangat rendah sebab Okay. katalah dia umur 54 tahun. Yep. Dia punya simpanan tu kurang 10,000. Macam mana dia nak survive? Betul. Dan Dia kali memang ni, agak sukar dia nak survive. Dan kali ni kita bawakan seorang pakar kewangan lah. betul. Iaitu Dr. Adam Zubir. Adam Zubir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Doktor, apa khabar? warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah so, sihat. okay, kita akan, untuk siapa yang biasa first time tengok Dr. Adam Zubir, Dr. Adam Zubir memang terkenal dekat YouTube, dekat TikTok. Ramai followers dia. Betul. Dan memang berkongsi tentang macam-macam tentang kewangan. Yes. Dan banyaklah yang akan di-share pada episod kali ni. Betul. Okey doktor. Kita nampak Dr. Adam Zubir ni. Sebab saya nampak dalam podcast sebelum ni, doktor bukan background financial sangat. Ya. Dia bermula dengan doktor sendiri. Betul. So mungkin doktor boleh terangkan sikit macam mana doktor switch career tu. Okay, yes. Again, terima kasih kerana menjemput ke podcast. First time kan pergi podcast. Nice setup. So, saya dulu memang Dr. Adam Zubir tu sebab saya dulu adalah doktor perubatan. Real doctor lah. Kan? Kita panggil real doctor. Tapi saya berkhidmat di United Kingdom pada tahun 2015 sehingga 2017. And then at that time, you know, saya somehow like hilang minat itu kepada kedoktoran itu sendiri. Dan I think the worst thing is saya tak nampak masa depan saya dalam bidang kedoktoran itu. Faham. So bila saya tak nampak masa depan saya tu, saya berfikirlah like, okay, you know what, saya dah belajar, dah spend 5 tahun, 7 tahun lah belajar termasuk dengan college. And saya rasa okay, saya mungkin akan kerja selama 10 tahun. Tapi after few weeks, saya rasa macam kalau saya kerja dan saya akan berhenti lepas 10 tahun, kenapa saya tak berhenti sekarang? Betul lah, apa yang membezakan? Sebab at the end of the day kan, masa depan itu saya akan berhenti juga anyway. Dan saya nak masuk bidang lain. Faham. Kenapa saya akan membazirkan 8 tahun untuk bekerja, buat sesuatu benda yang saya tak minat, yang saya tak nampak masa depan saya. And benda tu bagi saya sangat-sangat merugikan. So, and itu menjadi titik tolak, pushing factor untuk saya pilih untuk berhenti kerja doktor di UK, pulang ke Malaysia. Tapi persoalannya bila dah pulang ke Malaysia nak buat apa? Kan? So ramai juga ahli keluarga saya yang tanya saya soalan, nak buat apa kan bila balik Malaysia. So saya cakap saya nak buat bisnes. Soalan susulan, bisnes apa? Yalah sebab Dia kalau mesti doktor ada akan tanya selepas tu nak buat apa. Kan ada soalan susulan kan? Ya. biasanya doktor dia akan buka klinik sendiri Exactly. lah kan. Betul. Tapi nak buka klinik dekat Malaysia, kena lengkapkan training kat Malaysia. So ada 2 tahun. Kena dapatkan sijil APC tak silap Kena saya. buat houseman dululah, betul. Yes, kena macam saya boleh skip houseman. Okay. Mungkin Tapi kena serve 2 tahun. Kena serve 2 tahun. At least kena serve 2 tahun di Faham. Malaysia.
So baru boleh buka klinik. So saya fikir like kena kerja kat Malaysia. And unfortunately kerja kat Malaysia lagi teruk daripada kerja kat UK. Ya, At betul. least kerja kat UK gaji besar. Betul. Cost of living rendah. Ketika itulah. Sekarang ni saya tak tahu kan. Betul. Tapi cost of living rendah. And yang ketiga adalah work balance sangat-sangat bagus. Kat sana maksimum kerja 13 jam. Kat sini maksimum lebih 24 jam. Betul. Kalau tiba-tiba kena buat double shift ke. Lagi Betul, lah. kena on call lagi. Wow. Betul. Doktor memang hebat lah sebenarnya. Hashtag kenyataan itulah. So bila saya balik Malaysia tu yang saya saya nak buat bisnes, saya tak tahu nak buat bisnes apa kan, like the world is the oyster lah. Maksudnya saya boleh buat apa-apa saja. Betul. Tapi bila saya pergi jumpa dengan ahli keluarga saya yang dah ada bisnes dan melihat keadaan mereka sekarang ini, mereka semua gagal dalam bisnes mereka dan memang tak boleh bersara. Relate balik kepada topik kita ni. Kena. Sampai balik. Okay. Ya betul. So mereka sampai sekarang umur dah 70-an, 80-an masih lagi perlu bekerja tau. Faham. Sedangkan umur-umur ni patutnya main dengan cucu-cucu, relax kan. So Jadi, sebab mereka tidak ada perancangan kewangan yang betul. Betul. Bermulalah kisah perjalanan saya. Saya nak buat bisnes, tapi tengok ahli keluarga saya bisnes gagal. Saya masuk dalam dunia kewangan dulu. Faham. Jadi Fahami itu kewangan untuk diri sendiri. serba sedikit menjadi faktor mengapa doktor memutuskan untuk terjun ke bidang kewangan. And Alhamdulillah sekarang fast forward doktor kewangan anda. Ya. Wow. Tapi macam mana doktor decide untuk ambil niche kewangan ni untuk jadikan career doktor? Ya. So bila saya masuk dalam industri kewangan ni, at that time saya jatuh cinta dengan kewangan sebab ketika itu dalam minda saya bila masuk dalam industri kewangan ni, jadi ejen takaful ataupun ejen unit trust. Faham. Kan? Tapi saya jumpa this financial agency ni di mana mereka mempromosikan menjadi seorang perancang kewangan berlesen. Yang berlesen. So saya macam curious. Apa ni kan kewangan berlesen ni, perancang kewangan berlesen ni. And rupa-rupanya memang ada, iaitu this position licensed financial planner yang you ada lesen dengan Bank Negara Malaysia sendiri. Faham. Dan juga Suruhanjaya Security Malaysia. So saya lagi minat untuk menceburkan diri dalam industri itu, menjadi seorang perancang kewangan berlesen. Di mana perancang kewangan berlesen ni dia bukan fokus satu produk kewangan saja. Contohnya takaful ataupun unit trust, tak. Tapi dia approach dia menyeluruh, holistik. Macamlah seorang doktor. Faham. Kan? Sebab seorang doktor perubatan tak boleh lah saya pakar mata je. Yang lain-lain saya tak tahu. Dia kena tahu satu badan. Betul. Kan, from top to toe. So benda sama juga yang saya nampak, ada persamaannya di situ. So saya minat kepada perancang kewangan itu, and kat situ saya develop. Nak jadi perancang kewangan bukan senang. Kena ambil exam ni pula bukan murah. Ratus-ratus, ribu-ribu. Wow. And then ada beberapa paper. Ada satu qualification ni 7 paper. Setiap satu lebih kurang RM1,000. So dah kena labur 7 ke 8 ribu ringgit. Semata-mata nak dapatkan qualification, belum tentu lesen lagi. Lepas tu kena apply lesen. So prosesnya tu panjang. Macam doktor lah. Betul. Jadi doktor pun belajar 5 tahun kan. Ya, betul. So kat situ saya nampak persamaannya. Dan minat itu sebab dah belajar menjadi doktor, dah spend 9 tahun dalam bidang perubatan. So tak boleh nak lari tau. Personality nak membantu masyarakat tu ada. Tapi instead of membantu masyarakat untuk jadi lebih sihat, saya membantu masyarakat untuk jadi lebih kaya. Tapi bagus sebab betul. dulu kira rawat badan, sekarang ni rawat dompet orang. Rawat untuk rawatan dia berlainan sekarang ni. Pilihan masing-masing kan, tapi dompet tu mungkin boleh dibantu Sebab lagi lah. dompet, Betul. sebab sekarang ni dompet orang ni parah. Tak ramai tak tahu cara untuk sebenar untuk jaga duit ni. Betul. Mungkin sebab kita berdua pun dalam masuk kategori parah. Tapi sebab kita baru 30-an. Baru 30-an. Tapi kena fikir lah pasal bersara ni. Kena fikir dan kena mula daripada sekarang. Kena mula sekarang. Sebab Kita ke soalan pertama kita. Okey. Sebab sebelum kita start dengan doktor Adam, kita panggil doktor, kita ada buat pertanyaan lah dekat di Facebook. Kita dekat followers kita kat Facebook. Nice. So, ini salah satu soalan dia. Ya, lah, yang kita saya dapat. bacakan soalan pertama doktor. Ada satu kisah di FB lah. Kerja makan gaji dekat 30 sampai 40 tahun. Tiba-tiba keluar dari EPF kawan bagi 1001 idea dan kebun ni termakan racun. Apa pandangan doktor tentang termakan racun dari kawan ni? Sebab kita tahu duit banyak ni. Duit banyak. Tiba-tiba banyak melabur lah. Tapi sebelah tak tahu. kiri minta buat bisnes. Tapi Sebelah tak tahu kanan, macam mana nak invest. meminta kita untuk invest. Macam mana? Apa mungkin doktor ada pandangan mengenai itu? Pandangan saya, itu adalah kesilapan yang sangat-sangat besar lah.
saya boleh cakap ada je orang yang melabur dan dia bertuah, laki lah. Dan dia punya investment tu dapat pulangan yang memberansangkan. Tapi saya boleh cakap 99% daripada mereka yang mengeluarkan duit EPF menggunakan duit persaraan mereka untuk melabur, sama ada dalam bisnes ataupun mana-mana pelaburan yang syak wasangka ini kan, yang was-was ni kan, yang ragu-ragu ni, grey area. Grey area kan. Oh, kalau invest sekarang RM500 dalam sebulan dapat RM5,000. Oh, sedap ni kan. So memang dengar je dah tahu lah ini scam. So saya rasa itu adalah tindakan yang sangat-sangat tak pandai kan, kurang bijak. Bahasa baiknya lah kurang bijak lah kan. Sebab apa? Sebab dia macam ni tau. So bila kita dah kerja, dan kebanyakan orang kan di luar sana, mereka ada simpanan KWSP yang mereka carum setiap bulan. Okay? Selama bertahun-tahun ni, lama kan. Start kerja mungkin umur 23, bersara umur 55 tu like 30 tahun, 32 tahun lebih. So duit itu yang mereka tak pernah nampak pun. Mungkin duit simpanan mereka pun tak ada pun duit banyak sebanyak itu. So apabila mereka tiba-tiba dapat duit yang banyak ini, mereka rasa mereka loot, and tiba-tiba rasa kalis. Jadi loaded lah. Jadi loaded yang mana kalau saya spend RM50,000 pun dia tak menjejaskan kan kehidupan dia, sebab dia tak berfikir panjang. Dan ini masalah yang saya lihat kebanyakan ni orang-orang, especially pesara yang dah bersara ni, yang mana mereka umpama macam tiba-tiba dapat emas kan, dapat harta karun. So you spend. Dia umpama macam orang yang menang loteri pun sama juga. Faham? Ada case study yang menunjukkan, ada research yang dibuat di Amerika Syarikat. Kat Malaysia haram kan. Tapi di Amerika Syarikat, yang mana mereka melihat orang-orang yang menang loteri ni 90% lebih jatuh miskin dalam masa yang singkat. So diorang menang and then diorang terus jatuh miskin sebab mereka tak tahu macam mana nak mengawal benda yang macam orang kata jatuh ke emas, pisang emas jatuh ke riba. Betul ke? Bagai bulan jatuh ke riba. Bagai bulan jatuh ke riba. Lama sangat kat UK. Tak apa. Saya pun tiba-tiba sebab lagu sebab yang tu, lirik lagu tu. Sekarang ni bagai bulan jatuh ke riba. So tak tahu nak buat apa, and then spend habis. And then menyesal di kemudian hari. Saya senang je. Kalau ada nak buat sesuatu, terutamanya bagi pesara, bila dah bersara, sepatutnya tak perlu buat apa-apa dengan duit simpanan tersebut. Faham. Jangan buat apa-apa dengan duit simpanan tersebut. Kena mula daripada awal. Contohnya orang nak buat bisnes, orang tak terus buat bisnes terus labur atau ribu juta-juta. Tak, orang start dengan buat kecil-kecil dulu. So dia kena ada mindset yang sama. Di mana pada usia 55 tahun kena mula kecil supaya kerugian itu sikit. And mindset dia macam ni tau. Mindset dia like bermula dari kecil, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. So benda ini yang mereka kena faham. Dan satu lagi lah, mana-mana pelaburan, kan ni pesanan saya kepada anda semua, mana-mana pelaburan, mana-mana bisnes, rugi itu pasti. Untung itu rezeki. Wow. Rugi itu pasti, untung itu rezeki. Okay, sebab saya ada tengok doktor punya video yang baru-baru ni, rasanya dalam 10 hari ni kot, ada seorang ni dia bankrupt sebab dia buat loan perniagaan. So so doktor ada advice untuk start small, which is guna duit sendiri dulu. Betul. Untuk dapat tahu, untuk dapat tempo berniaga tu macam mana. Betul. So bila dah tahu macam mana flow, dah tahu macam mana reality perniagaan tu, baru you top up you punya duit. Betul. So saya rasa yang tu patut orang tahulah. Tapi macam dia orang macam gelap mata. Bukan gelap mata, kita rambang mata bila duit banyak sangat. So dia orang kata okay, tak apalah burn 50,000 ni. Tapi rugilah sebab 50,000 tu is not a small numbers kan. Dia yang lagi worse, 50,000 and then labur and then dapat hasil sedikit, ketakmakan mula kick in. Contohnya 50,000 buka stall, burger stall. And then dapat untung, not bad ni, 50,000 dapat RM2,000 setiap bulan. Not bad kan. 2,000 kali dengan 12 dah 24,000. So that is already 48% return. Kalau labur 50,000 dapat balik 24,000 setahun, umpama 48%. Banyak tau. So dia dah rambang mata lah. Okay, kalau kita buka 5-6 cawangan ni, okay. Sekali buka 5-6 cawangan dah labur, tak ada orang beli sebab business up and down. Dia boleh naik tu senang. Jatuh tu itu yang susah. Dia business ni ataupun apa-apa pelaburan, nak sustain itu yang paling mencabar. Betul. Nak mula, semua orang boleh mula. Tapi nak kekalkan,
hanya sedikit. Betul. Tahu kan, dalam masa setahun 95% bisnes tutup. Wow. 5% je yang berkekalan. Dalam masa 5 tahun 5% yang berkekalan tu 95% tutup. So yang tinggal sikit je. And then 10 tahun pun sama juga. So dia punya, kalau anda buat bisnes kan, siapa-siapa lah yang buat bisnes dah lepas 1 tahun and profitable, kira memang you are top 5%. And then bila you buat 5 tahun, you masih lagi kekal, masih lagi profitable, okay, bagus. Maksudnya you dah boleh bertahan. Tapi kebanyakan orang buat bisnes buka tutup tu perkara biasa. Faham. Okey, jadi kita sekarang ni kita bahas itu tentang perniagaan. Betul. Macam mana pula tentang pelaburan? Katalah dia dapat tu duit tu. Sebelum ni dia tak ada pun ASB. So, adakah dia langkah yang baik untuk dia park duit dia dekat ASB? Okay. Ini masa dah bersara? Masa dah bersara atau okay, kita kata masa dah lepas bersara tu lah. Lepas bersara. So lepas bersara, kalau pindahkan duit, contohnya EPF, KWSP masukkan dalam ASB, bagi saya okey lah. Sebab dia punya risiko, tahap risiko dia lebih kurang sama je. EPF, duit kita selamat. Duit kita setiap tahun InsyaAllah ada dividen. Betul? Begitu juga dengan ASB, kita boleh tengok sejarah lah, track record, memang setiap tahun mesti ada return. So bagi saya itu tak ada apa-apa masalah. Sebab kita memindahkan duit, sekadar umpama macam memindahkan duit daripada satu bank kepada bank yang lain. Betul? Yang menjadi masalahnya, kita keluarkan duit KWSP dan masuk kat tempat-tempat pelaburan yang mempunyai risiko yang tak sama. Contoh paling senang, keluarkan duit EPF masuk dalam, let's say, pelaburan unit trust misalnya. Pelaburan unit trust pula dia ada banyak jenis-jenis pelaburan, jenis-jenis dana yang mempunyai risiko yang berbeza. So kalau kita letak dekat tempat yang melabur kat dalam pasaran saham misalnya, yang memberi pulangan yang tinggi tetapi risikonya pun tinggi, kita mungkin akan menghabiskan duit tersebut. Atau lebih teruk, kalau kita masuk dalam saham boleh terus jatuh kan, ataupun cryptocurrency pun. Benda-benda ini adalah pelaburan berisiko yang tinggi. So mindsetnya sama. Bisnes, pelaburan sama. Kena mula daripada kecil. Kena belajar dulu. Labur kat ilmu. Belajar dulu. Melabur sikit-sikit dulu. Jangan fikir nak kaya cepat. Nak orang yang ada mentaliti kaya cepat, boleh. Kaya cepat, miskin pun cepat. Okay, mungkin ada penonton Vocat yang tak aware lah. Mungkin dia tak tahu lagi tentang macam mana ASB ni works kan. Betul. Okay, so katalah dia ada 200,000 dia park dekat ASB lah. Ni contoh lah kan. 200,000 dia park dekat ASB tu. So macam mana dividen ni works untuk kalau ASB ni? Okay. So 200,000 and ni yang untuk yang dah lepas bersara lah. Lepas bersara atau sebelum yang dia ada duit lah 200,000 tu. Contohnya biasanya orang yang ada 200,000 ni lepas bersara lah. Okay, betul. Kalau dia 200,000 sekarang ni, dia ada buat benda tu betul lah. Tak ada lah. Tiba-tiba dia dapat duit lah. Tiba-tiba dia dapat duit. Jumpa hati karun. 200,000 dia jual. Okay lah. Dia 200,000 tu dia takkan bagi orang dah. Mana dapat ni? Dia diam. Okay. So kalau 200,000 tu kat EPF, EPF EPF KWSP, dividen yang dapat lebih kurang about 5%. 5%. Maksudnya itu pengagihan pendapatan yang KWSP umumkan setiap tahun. So 5% daripada 200,000, 5% kali 200,000 akan dapat 10,000 lah kan. So 10,000 tu akan dapat setiap tahun. Bukan setiap tahun, maksudnya tahun tersebut. Itu kalau EPF. Tapi kalau dipindahkan kepada ASB punya purata pengagihan pendapatan ataupun dividen, nama terma betulnya pengagihan pendapatan. Tapi terma yang kebanyakan masyarakat tahu dividen lah. Yang salah faham lah. Kita guna bahasa dividen lah kan. Layman term dividen. So berapa ASB? Tahu? 5, 6, 7 macam tu kan? Ya, 5% je lah. 5 lebih kurang je ni. So 5%. Itu yang saya maksudkan. Bila pindahkan duit daripada KWSP masukkan dalam ASB, bagi saya is like, potato lah. Sama je. Maksudnya you pindahkan, return yang you dapat pun 5% setiap tahun. So setiap tahun tu ASB akan umumkan pengagihan pendapatan 5% daripada 200,000 adalah 10,000. So 10,000 tu akan dimasukkan. Okay, saya tertarik apabila doktor kata tadi invest dalam ilmu dulu. Betul. Okay, kita katakanlah generasi sekarang yang mana apa selain ilmu tu doktor, apa yang perlu dilakukan untuk bersedia untuk menghadapi hari tua nanti? Jadi menurut pandangan doktor, selain ilmu, apa lagi perkara-perkara lain yang perlu ada untuk kita memastikan kita bersedia untuk hari tua nanti? Okay, tiga benda lah. So ni untuk orang muda. Orang muda dalam untuk memastikan anda mempunyai masa depan yang cerah kan, 3 benda lah
Memang benda ni pun yang saya ajar kepada student-student saya. Dapatkan 3 benda ni, insyaAllah bila tua nanti selesa. Kan? Yang pertama adalah, of course, first one is ilmu. Yeah. Ilmu. So ilmu ni kan, even wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah, tahu surah Al-Alaq, Iqra. Iqra, bacalah. baca. Kan, bacalah. There's a reason kenapa Islam tu kan diturunkan tu bermula dengan Iqra. Bacalah, sebab memang kita memang digalakkan, okay, semua, saya, anda semua digalakkan untuk mengejar ilmu, tambahkan ilmu. Tapi ramai masyarakat kita, especially orang-orang muda sekarang, mereka tak nampak buat apa, dapatkan ilmu ni sia-sia misalnya. So jawapan saya kepada itu, no, ilmu memang benda ni daripada Al-Quran kot. Betul kan? Siapa nak deny benda ni? Betul. So benda ni daripada Al-Quran, so ilmu tu penting. Cuma ilmu apa? Kebanyakan orang, mereka cari ilmu ataupun dapatkan ilmu yang tak relevan dengan keadaan masa sekarang ini. Betul. Pendirian saya has been the same. Kalau nak ilmu, cari ilmu yang relevan dengan keadaan masa sekarang ini. So itu yang pertama, ilmu. Dapatkan ilmu supaya tak sesat. Ilmu ni umpama penyuluh. Kan? Yang kedua, kena gilap kemahiran. So kemahiran hanya boleh dapat apabila ada ilmu. Contohnya kemahiran memasak. Kemahiran memasak tu tak datang daripada langit. Kan, kena belajar. Belajar daripada buku resepi. Pergi belajar, contohnya jumpa chef. Kan? Dan daripada situ dah belajar ilmu, kita gilap kemahiran kita dengan mengaplikasikan apa yang dah belajar. Kebanyakan orang stop belajar. Dah belajar ni, saya dah belajar dah melabur kan. Saya dah belajar dah macam mana nak menggandakan persaraan saya. Tapi dia stay kat situ. Kan? Dia Stay tak kat sini apply. pun problem juga. Dia tak apply. So kena apply. So bila apply tu kemahiran. Kita akan develop kemahiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, lepas dah develop kemahiran ini, semakin lama kita akan tambahkan pengalaman. Pengalaman ini yang saya selalu cakap kepada student-student saya, pengalaman mendewasakan. So kita akan tahu, based on pengalaman saya dulu pernah labur, rugi. So dah tahu dah, ada pengalaman. And sebab tu saya selalu cakap, mula dengan jumlah yang kecil. Sebab orang akan, bila kita dah belajar, kita akan buat silap. Confirm akan buat silap. Faham? Kita belajar daripada kesilapan. Tapi kalau kesilapan kita itu sangat besar, jumlahnya puluhan ribu, mahu ratusan ribu, dan kita pula baru nak belajar bila dah umur bersara, dah terlambat tau nak patah balik masa. So 3 benda lah bagi saya, sebagai orang muda, kena perkasakan ilmu, tambahkan ilmu, terus belajar. Jangan stop, dah dapat degree, dah tak belajar. Kebanyakan orang macam tu. Dah dapat degree, dia orang stop belajar. And dia orang rasa, kenapa lambat sangat lah gaji naik? Sebab you stop belajar. Yang kedua, kemahiran. Gilap kemahiran tersebut yang dah belajar tu. Okay. And last but not least, bina pengalaman. So kebanyakan orang yang kekal kaya walaupun selepas bersara adalah mereka yang mula belajar melabur, mula buat perniagaan di usia muda. Ketika mereka bersara, keluarkan duit ratusan ribu daripada EPF dan labur, itu peratusan untuk berjaya itu sangat tinggi. Inilah orang-orang yang berjaya menguruskan duit persaraan mereka untuk membina pendapatan pasif, pendapatan pasif kepada mereka. Okay, satu lagi doktor. Daripada pertanyaan daripada pembaca Voket di Facebook Yep. Berhabis kenduri untuk kahwin anak-anak. Bila dah bersara Satu kan, lagi. dah bersara, mungkin ada simpanan 200,000. Anak pula masa tu nak kahwin. Tiba-tiba Dan berhabis Anak belanja request lah. Anak request Anak nak buat request. grand pula. Nak buat dekat Hotel lima bintang. Doktor mungkin pernah menghadapi situasi seperti ini daripada Kira macam peserta tu lah. betul, dia peserta minta ataupun pandangan ke. student doktor. Jadi apa nasihat doktor kepada mereka ni? Buat majlis besar-besar ni untuk siapa sebenarnya? Kan? And untuk siapa sebenarnya? So kalau anak request pun kita nak buat tu untuk siapa? So saya selalu melihat bila orang yang buat majlis besar-besaran ni, bagi saya itu dia tak berkekalan tau. Kan? Pernah ingat tak majlis kahwin yang Ajam atau Dito pergi? Ada. Ingat. Tapi Saya ingat je lupa lah saya bila kahwin. kan? Dapat experience Tak, tak? Dia punya feeling tu sampai sekarang tak? Tak ada. Tak, sebab saya makan sedap je. Itu je. Ya. Itu je saya ingat. Itu je, betul lah. Dia, sebab tu nama dia Raja Sehari. kan? Sebab Raja tu sehari je. Nama pun Raja Sehari kan. Yeah. Sebab tu saya cakap, nak spend banyak-banyak duit ni pun sebenarnya untuk siapa? Kan biasanya lah kan. Mungkin pendengar mungkin tak bersetuju dengan saya kan. Biasanya ego diri sendiri. Ya. Betul tak? Ini reality ya.
kan? Kena telan lah. Benda yang pahit ni memang. Betul. Buat majlis besar-besar ni ego je. Ego semata-mata. Yeah. So bila dah buat besar-besar, untuk meraihkan siapa? Untuk menunjukkan kepada siapa? Kepada bakal mertua, kepada orang-orang yang datang. Mereka datang macam Dito, datang makan sedap je. Ya, betul. Tu tengok, wah grandnya. Lepas tu balik dah lupa dah. Betul tak? Betul. Tak ada pun nak kita akan bercakap benda ni 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Tetapi orang yang mengeluarkan duit ini 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang akan merana lah. Kan? Terpaksa meminta-minta, terpaksa mencari duit, terpaksa bekerja semula. Kan? Walaupun dah pencen elok-elok 55 tahun, umur 60 tahun dah kena kerja balik. Ya. So itu pandangan peribadi saya sendiri. Macam saya sendiri pun, saya berkahwin pada usia yang muda. Majlis sangat kecil. Kan? Saya ingat lagi, saya kahwin kat masjid dia. Kahwin kat masjid bulan puasa. Dekat UK ke dekat Malaysia? Kat Malaysia. Kat Malaysia. Bulan puasa. Awal-awal dapat tentangan hebat. Kahwin bulan puasa dekat masjid dia. Makan sponsor orang-orang yang datang sembahyang tarawih makan. Kan? Buka puasa. Siapa yang ya. kira dan tetamu datang masa tu lah. Ya, untuk buka makan. puasa. Dan Alhamdulillah sekarang ni tahun ke-13 saya. So dia bukannya about the gahness. Betul. Majlis tu 1 hari je. Tapi yang lebih penting dari soal konteks kewangan itu, yang lebih masuk akal adalah apa yang cara untuk sustain kehidupan tu selepas berkahwin. Ya, betul. Kira masa doktor kahwin tu, doktor dah tahu pasal Kewangan? hala tuju kewangan ke? Tak. Belum? Belum. Oh, okay. Sebab kahwin muda kan. Okay. Saya kahwin masa umur 22 tahun. Wow. 22? Ah. Masa belajar ke? Masa belajar. Masa belajar, okay. Masih lagi belajar. Tahun kedua perubatan. Masih lagi belajar kat UK. Tapi saya kahwin kat Malaysia lah. Tapi sebab ketika itu saya rasa Alhamdulillah lah. Saya rasa Allah bagi saya ilham ataupun guide and bimbing saya ni, yang mana saya nak kahwin, sepatutnya nak kahwin kat UK, lagi murah. Kahwin UK saya kan. Tapi sebab family belah, adik kena fikir anak isteri saudara juga. kan, cakap kahwinlah kat Malaysia. So bila saya balik Malaysia itu, tahun kedua tu cuti saya 2 bulan je. Dan 2 bulan tu dia overlap bulan puasa. Faham? Like raya ke-5 macam tu saya kena balik UK dah. So macam mana sekalipun Kena balik ke Malaysia, terus merisik, and then merisik lepas sebulan time tu untuk majlis kahwin, dah waktu bulan puasa. So kahwin lah bulan puasa. Tapi memang modal paling mahal yang saya keluarkan adalah cincin dengan sponsor makan buka puasa. Faham. Jadi betul kalau habis. sesiapa yang nak tahu kos kahwin di UK, nanti kita buat podcast lain lah. Kena cari siapa yang kahwin kat UK lah. Betul. Betul je. Okey doktor, itu situasinya kalau anak yang nak buat majlis besar-besaran kan, atau majlis kahwin. Dan saya nak tanya, dalam pengalaman doktor di bidang kewangan ni, apa faktor utama yang menyebabkan duit simpanan KWSP tu cepat habis? Macam ada beberapa kan, macam contoh kita beli kereta ke apa ke, tapi apa yang selalu sangat doktor hadapi? Masalah yang kira apa tu? macam kira macam benda ni selalu sangat jadi dekat orang yang bersara ni bila orang dapat duit. Betul, beli kereta. Beli kereta. Betul lah tu. Tak, saya ada real case scenario. Student saya memang bersara, and then beli kereta baru. Kereta And mewah beli kereta baru lah. Saya tak tahu, tak boleh sebut kan nama Okey, kereta. tak apa, Kereta tapi SUV. mewah ke tempatan? Tempatan tapi SUV. Tempatan, Still okey, mahal lah. okey, Still still mahal. betul. Still mahal Betul, lah. betul, Beli betul. cash lah macam tu. Yes. Beli cash. Beli cash. So duit dah habis. Beli kereta. So macam fikir, bagi saya orang-orang yang beli barang-barang mewah lepas bersara adalah tindakan yang sangat-sangat kurang bijak. Sebab apa? Sebab bila beli sesuatu benda lepas bersara, konteks lepas bersara tau. Lepas bersara maksudnya tidak ada pendapatan baru. Betul. Terutamanya like especially bagi mereka yang tidak ada pencen lah. Kalau ada pencen pun okey lah, at least bulan-bulan dapatlah duit daripada kerajaan. Tapi ni kebanyakan daripada rakyat Malaysia, mereka tidak mempunyai pencen. Kan, yang mendapat pencen pun mereka yang bekerja kerajaan saja. Agensi kerajaan pun tak dapat pencen. Sekarang ni dah dipindahkan ke KWSP. Betul. So duit KWSP tu je duit yang mereka boleh gunakan untuk menyara kehidupan selepas persaraan. So bila dah guna sebahagian besar duit tersebut untuk beli sesuatu benda, lepas tu dah lah beli kereta. Kereta ni, Susut nilai. harga kereta akan susut. Setiap tahun akan susut. So let's say lah dah beli kereta, rasa menyesal kan beli kereta. Nak jual susut nilai tu jatuh at least 20% drop. So dah beli 100,000 drop 80,000. 80,000. Rugi 20,000 macam tu saja. Yeah. So dia akan continue to susut sampai mungkin lepas tahun ke 9, 10 dah tak ada orang nak beli. Terutamanya zaman sekarang ni
masyarakat ada banyak pilihan. Betul. Ada EV kan. Kereta-kereta EV pun sekarang ya Allah murahnya. Betul? Betul. So disebabkan mereka ada banyak pilihan, kenapa mereka nak beli kereta second hand? Betul tak? Betul. Tak tahu kan, mileage mungkin dah guna lama, accident ke kita tak tahu kan. So banyak risiko dekat situ. Tu yang pertama. Yang kedua, kena tahu, saya suka bagi perumpamaan. Pernah dengar tak kisah angsa emas, angsa dengan telur emas? Tak pernah. Okay. Pernah, tapi so ada macam kisah tu. Okay, kan, alright. ni cerita barat, western western folk tale kan. Yang mana ada seorang petani ni, dia ada banyak binatang-binatang ternakan. Antara binatang ternakan yang petani ni ada adalah angsa. Satu hari dia bangun tidur, angsa ni bertelur emas. So macam tak percaya. So petani ni pun ambil lah telur emas tu, bawa ke pasar, and memang check betul-betul emas. So dia tukar dengan duit. So petani ni dah upgrade dia punya kehidupan kan. Daripada dulu duduk macam rumah papan, sekarang dah rumah batu kan. So setiap bulan dia akan trade telur emas itu kepada mata wang ringgit, dan continue to upgrade hidup dia. Buat parti, panggil orang ternama datang. Sampai satu tahap telur emas tu dah tak cukup. Asalnya duit tu boleh mengubah nasib petani ni kepada dah tak cukup. So petani ni stres lah, macam mana? Tak cukup lah. Mana cukup satu telur emas sebulan? Satu telur emas sebulan tak cukup kan? So apa yang petani ni buat? Dia ada idea yang bijak. Dia cakap, apa kata kalau saya belah perut angsa ni, mungkin saya boleh keluarkan semua emas kat situ, dan saya boleh jadi kaya. So dia pun belah lah perut angsa ini. Jadi apa? Matilah angsa tu. Matilah angsa tu. Ha. Ada tak telur emas tu? Dah tak ada. Terus bankrupt. Hilang segala-galanya. So benda yang sama juga dengan KWSP ni. KWSP ni kalau kita gunakan duit itu sikit-sikit ataupun duit dividen yang kita dapat setiap tahun untuk meneruskan kehidupan kita, umpama kita menggunakan telur emas yang kita dah dapat itu. Tapi kalau kita keluarkan sebahagian besar daripada duit itu, umpama kita membunuh angsa kita, Faham? and kita akan jatuh miskin selepas itu. Tapi persoalan sekarang ni, mana nak cari angsa tu? KWSP itulah. Ya, betul. Kena Okey, laburkan duit dan gunakan duit hasil pelaburan itu. Betul. Okey tuan, tadi ada cakap tentang passive income kan? No. Okey. Yang ni mungkin benda baru lah untuk penonton Vocat. Apa beza tentang active income dengan passive income ni? So saya sebab dah tengok video doktor, so saya tahu. Dah tahu. Saya dah tahu. So mungkin doktor boleh terangkan secara layman term lah. Okay. So active income, passive income. Nama pun active income kan. Pendapatan aktif. Pendapatan aktif macam aktif kan. Iaitu pendapatan yang kita kena buat sesuatu untuk dapatkan pendapatan tersebut. Contohnya kerja makan gaji. Okay. Kerja makan gaji, kita kerja, kena pergi kerja hari Isnin sampai hari Jumaat, pukul 9 sampai pukul 6, bergantunglah kepada kerja apa. And then di akhir bulan dapat gaji. Let's say gaji buat RM3,000, RM5,000. Okay, so itu pendapatan aktif. So let's say kita cakap tak nak kerja, bosan nak kerja, berhenti kerja. RM5,000 tu dapat tak? Dah tak dapat. Betul? Yelah, sebab kita dah berhenti kerja. Betul? Macam saya dulu, saya kerja doktor. So saya kerja doktor, and then akhir bulan dapat gaji. Itu pendapatan aktif. Contoh lain pula, pendapatan aktif yang lain, contohnya orang yang berniaga nasi lemak dekat dalam buka kedai gerai kecil, and then mereka bangun pagi, 5 pagi dah bangun, kena sediakan nasi lemak, pukul 6 pagi 7 pagi dah dah jual. So kalau jual nasi lemak dan dapat income tersebut, tapi keesokan ni sakit tak boleh nak jual nasi lemak, jadi apa? Income dah tak ada. So itu pendapatan aktif. Clear, senang. Kena kerja untuk dapat gaji. Pendapatan pasif ini, namanya pasif, passive income. Pendapatan pasif ini pula adalah pendapatan yang sama ada kita dapat tak perlu buat apa-apa. Contoh paling senang tadi, RM200,000. RM200,000 letak dekat dalam ASB, dapat 5%, RM10,000. RM10,000 yang kita dapat satu tahun itu, perlu buat apa-apa tak? Perlu tak pergi perlu. kerja tak? Perlu menghadap jam tak? Tak perlu. Duit tu duduk je dekat dalam ASB tu. Cukup satu tahun, tiba-tiba duit dah dikredit masuk. Wah, datang daripada mana kan? Umpama datang daripada langit kan? Itu pendapatan pasif yang paling optimum. Tapi RM10,000 setahun cukup tak? Tidak. Tak. Kalau ada 2 juta dalam ASB kan, pendapatan pasif 2 juta, 5%, RM100,000. Cukup tak setahun? Cukup. Okey lah. Kan? RM8,000 lebih. RM8,333.33. Okey lah. Setiap bulan kan? Pasif ni. Tak perlu buat apa-apa. Ya. Kan? Cukup lah kan. Tak perlu lah buat podcast ni kan. Kan? Ya. Tapi
mana nak cari 2 juta? Betul tak? Tu persoalannya. Itulah, itu angsa emas yang terbaik lah. Telurnya besar. Kan? Kalau setakat 100,000, 200,000, kecil je telur kan. Kira angsa T20 tu mana dapat tu? Ya. So persoalannya macam nak dapat 2 juta tu kan. Itu yang dimaksudkan dengan pendapatan pasif yang ideal. Maksudnya duit tu datang tak, tapi ramai masyarakat tak dapat nak capai tahap itu. Kan? 2 juta modal. Okay? So another perspective of pendapatan pasif ni adalah kena kerja, tapi kita kerja, kita usaha awal-awal, tapi pembayaran tu berkali-kali. Faham? Contoh, saya ada YouTube channel. Okay. Betul, saya buat konten kat YouTube. Betul. Saya kena buat konten kat YouTube juga. Betul lah. Awal-awal dulu saya buat, saya tak dibayar apa-apa. Saya buat selama 3, 4, 5 bulan. Lepas sampai 5 bulan, saya dapat bayaran daripada YouTube. Betul? So saya dah dapat bayaran, tapi tak banyak, RM50, RM100 sebulan. Tak cukup. Tapi saya masih lagi buat video. Dan video-video saya makin lama makin banyak. Orang makin tengok video-video saya ni, views makin lama makin naik. And then duit yang saya dapat tu cukup lah. Tak cukup lah untuk saya sebab saya ada team kan. Tapi cukup kalau seorang individu cukup. Dapatlah, saya rasa paling tinggi saya pernah dapat RM12,000 sebulan. Wow. Daripada YouTube channel. Doktor, itu dah berapa lama doktor buat channel tu? Peak saya buat tahun 2020. Saya dapat hit RM12,000 di tahun 2022. 2 tahun jugalah. 2022 tu adalah tahun yang memang paling tinggi lah. Tapi YouTube tukar algoritma dia. So tahun 2022 towards the end tu, 2023, kebanyakan YouTuber memang sakit. Sebab pembayaran dia drop, tiba-tiba drop. And not only that, tahun 2022, 2021 kita tahu kan, 2021, 2022 PKP. Orang duduk rumah. Orang memang Betul. 90% fokus kat rumah. Betul. Tak tahu nak buat apa, tengoklah YouTube. So views tinggi. So views tinggi pun YouTube bayar banyak. Betul. Kira saya ada tengok konten, salah satu konten doktor yang awal-awal tahun 2000 tu, cerita tentang bawa keluar duit KWSP. So nak bawa keluar ke tidak kan, macam tu lah. Kalau tak silap saya, dia punya tajuk dia. Betul. So doktor ada bagi tahu pasal kalau you nak bawa keluar sebab apa, kan. Okey, Tujuan. katalah saya ni yang dah terbawa keluar. Saya Memang memang niat. Okey, saya lepas tu tak sekarang terter. baru macam Allah, kenapa bawa keluar? Macam tu. Tiba terfikir. Saya antara seorang yang tu. Okay? Saya terbawa keluar katalah amount, certain amount yang dibenarkan tu. Adakah saya perlu top up balik ke KWSP tu? Ataupun saya macam kira redha lah. Pandangan doktor sekarang ni, saya perlu top up balik atau let it go je? Okay. So ada banyak banyak isu kat situ kan. Saya boleh nampak 3-4 isu lah. Ya, betul. Isu pertama adalah kenapa bawa keluar pada asalnya? Apa tujuannya? Itulah sebab dia. Tujuan utama dia memang sebab semua FOMO lah. FOMO. Fear of missing out. Orang dia bawa keluar, kita bawa keluar. Tak ada ikut tujuan. orang kan. Ikut orang, tak ada tujuan. Betul. So kalau kita keluarkan duit KWSP tu tak ada tujuan, dah ada lagi tak duit tu? Memang tak ada lah. Tak ada dah kan. Saya pun tak tahu gimana. So saya nak kongsikan kepada anda semua, inilah realitinya. Betul Ini lah. realiti. Saya dah terkena tu. So harapnya bila saya dah tua nanti, saya tak ulang benda yang sama lah. Disclaimer, bukan terkena, memang dah kena. Bukan sebab benda ni yang saya cakap kan 2-3 tahun yang lepas, ini prinsip saya. Saya cakap nak bawa keluar ni kena ada tujuan. Tak ada tujuan, jangan bawa keluar. Orang marah. Orang cakap, orang marah, orang tak percaya, orang tak faham. Tapi saya faham konteks bila anda bawa keluar duit dan nampak duit itu depan mata, duit itu akan lesap. Betul. Sebab tak ada tujuan. Betul. Kalau ada tujuan, at least lah keluarkan duit. Okay, sebab time tu memang PKP, keluarkan duit untuk meneruskan kehidupan, untuk survive, untuk beli beras, untuk beli makanan, untuk beli susu anak, lampin anak dan sebagainya. Okay, tak ada masalah. Betul. Memang itu tujuannya. Tapi kebanyakan orang bawa keluar duit tersebut. In fact, benda ni saya berkongsi pendapat saya dengan pihak EPF sendiri. Saya tak setuju lah bawa keluar sesuka hati ni. Ada yang kata bawa keluar for emergency. Emergency ni bagi saya, kalau tak ada simpanan tabung kecemasan, okay, boleh gunakan duit EPF ni bina tabung simpanan kecemasan, tapi nama pun tabung simpanan kecemasan. Tujuannya guna bila kecemasan. Janganlah cakap susah lah. kan, saya kecemasan ni, saya perlu phone baru kan. Phone saya ni saya outdated. Orang tak boleh buka. Dah Jangan 1 tahun. Jangan buang saja. Itu kecemasan. Rosak kecemasan. Nak buat rosak. Untuk ni bagi ada sebab. So bila kecemasan, then at least duit tu insyaAllah ada lagi. Tapi kalau bawa suka-suka sebab FOMO, saya yakin confirm hilang. Dan benda ni saya memang tak perlu nak
tanyalah. Memang this is reality. Okay. So kalau bawa tiba-tiba hilang macam tu, kalau nak top up balik, rasa berdosa kan, rasa macam like rugi kan. Boleh lah top up balik. Usaha untuk top up balik mungkin mengambil masa yang lama sedikit, mungkin like setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun, tapi at least boleh top up balik. Dan rasa macam okay, at least dah top up balik. Keluarkan 10,000, masukkan balik 10,000. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, okay, bertaubat daripada perbuatan yang dah dibuat. Taubat nasuhah kan, taubat daripada perbuatan tersebut. Saya lihat, okay, isu yang kedua ni adalah lihat tentang isu persaraan. Okay, persaraan ini kebanyakan orang mereka nak boleh pilih nak tingkatkan duit simpanan dalam KWSP tu. Tapi sebenarnya ada banyak cara lain untuk bina tabung persaraan dengan lebih bagi saya lebih efektif. Saya sendiri walaupun saya ni dalam perniagaan, buat bisnes sendiri, tapi saya carum EPF saya. Saya masih lagi carum. Kenapa saya carum? Sebab saya tahu duit dalam EPF saya, satu je benda yang tidak ada kat tempat-tempat lain, duit EPF saya tak boleh keluarkan. Duit EPF saya, apa saja duit yang saya masukkan, dia akan lock untuk pada masa sampai 55 tahun. So saya memang sengaja ada satu aset yang saya ada nama saya, yang mana duit ni saya tak boleh nak keluarkan sampai usia 55 tahun. Sebab at least usia 55 tahun, at least ada duit ni. Kalau lah tiba-tiba saya bisnes maju kan, perlukan modal, mesti saya akan cari alternatif tau. Nak cari nak keluarkan pamin duit kat mana, modal kat mana ni. So saya tak nak keluarkan duit yang sepatutnya guna untuk persaraan, untuk modal bisnes yang probability berjaya itu 50-50. Boleh berjaya, boleh gagal. So itu pandangan peribadi saya. Tapi untuk macam Ajam, depends lah. Kalau Ajam cakap, okay, kalau Ajam rasa jenis yang memang susah nak disiplin dengan duit, letaklah duit kat mana pun, duit tu hilang juga. So boleh banyakkan duit kat EPF, KWSP ni. And not only that, sekarang ni EPF pun dah ada akaun 3. Fleksibel. Akaun fleksibel, akaun iSejahtera, di mana kita boleh keluarkan. At least ada akaun 2 next step. And then akaun 1, which is akaun 1 yang tak boleh usik itulah. So bagi saya, kalau jenis yang susah nak berdisiplin, pantang tengok duit dalam bank kan, nak juga kena. So boleh boleh letak duit dekat dalam EPF. Saya sendiri pun buat. Tapi kalau jenis yang rasa actually saya suka, saya tahu ada ilmu. Ada ilmu kan saya cakap labur ilmu. Bila ada ilmu, actually boleh buat duit lebih banyak kalau kita masukkan kat pelaburan-pelaburan lain. Contohnya macam saham atau unit trust ataupun hartanah. Dan lebih efektif gunakan duit tersebut kepada instrumen-instrumen pelaburan lain. Sebab macam Ajam dengan Dito dapat gaji, dapat carum EPF. Then duit EPF akan continue to grow. So itu jangan risau. Tapi duit simpanan tu labur kat instrumen lain. Faham. Okay doktor, saya ada pertanyaan sikit. Berapa simpanan yang kita perlu ada, minimum lah, untuk memastikan bila kita bersara tu sekurang-kurangnya kita boleh meneruskan kehidupan macam biasa dan tidak dicop miskin? Berapa? Mungkin doktor boleh minimum simpanan minimum. Okay, good question. So untuk bersara, dia ada satu pengiraan yang saya buat based on cerita kisah angsa dengan telur emas tu. Daripada kisah angsa dan telur emas tu, saya create a formula lah. Formula ni simple dia, iaitu bila kita bersara nanti, duit-duit ni kita tak nak masuk dekat dalam pelaburan yang berisiko tinggi. Macam saham, unit trust maupun hartanah. Kalau boleh, kita nak letak duit kita ke dalam pelaburan berisiko rendah. Contoh macam ASB, tabung haji misalnya, ataupun KWSP itu sendiri. Betul? Sebab pada usia 55 tahun, duit kita boleh keluar masuk. So cara dia, kira berapa duit yang anda perlukan ketika bersara nanti. So contohnya Dito rasa bila bersara nanti Dito nak ada berapa duit? 100, saya nak 200,000. Bukan duit cash. Duit bulan-bulan untuk belanja. Bulan-bulan. Belanja. Masa dah bersara 2,000. Umur dah 60, umur dah 55 tahun. RM3,000 sebulan? RM3,000 sebulan, okay? So RM3,000 sebulan, senang So formula dia RM3,000. Okay, saya keluarkan kalkulator. Kalikan dengan 12. Maksudnya perlu RM36,000, betul tak? Betul. Setahun. RM36,000 setahun. So RM36,000 setahun itu, kalau boleh, ideally duit ini datang daripada duit pelaburan kita. So RM36,000 dibahagikan dengan berapa peratusan yang Dito boleh dapat pada
ketika bersara nanti. So saya guna EPF punya rate, Yep. 5%. 5%. So senang je, 36,000 bahagikan dengan 5%. Bagikan dengan 5%, 0.05. So akan dapat jawapan 720,000. So dalam erti kata lain, Dito ada simpanan 720,000 yang terdiri daripada duit simpanan EPF, mungkin ada duit simpanan kat tempat-tempat ASB ke tabung haji kat mana-mana lah. Yeah. Mungkin ada rumah yang jual ke dapat cash 720,000. Duit ni letak kat ASB ataupun dekat EPF, dapat 5%, 36,000 bahagi 12, 3,000 passive income. Passive income. So bila orang cakap, oh nak bersara ni kena ada 2 juta. Mana datang duit tu 2 juta? Betul. 3 juta. Mana datang? Datang daripada langit kan? So dia tak ada formula. Sebab tu bila kita ikut ada formula, 720,000 okey tak? Tak perlu pun ada 1 juta untuk bersara. Itulah cara saya dulu pada usia 29 tahun, alhamdulillah capai bebas kewangan. Sebab saya guna formula ni. Tak perlu pun banyak duit. Hit 3,000 passive income, 4,000, 5,000 passive income, dah. Kan? Betul. Okey, ini mungkin doktor selalu berdepan dengan situasi ini, kami pun selalu berdepan juga. Dengan keadaan ekonomi sekarang ni doktor, adakah realistik untuk kita menyimpan? Mungkin sebab saya pernah berdepan dengan situasi di mana kau bolehlah gaji tinggi boleh menyimpan, aku yang gaji kecil ni macam nak menyimpan. Kita memang selalu berdepan dengan situasi macam tu lah. Dalam pandangan doktor sendiri, dengan ekonomi sekarang, adakah realistik untuk kita menyimpan sebenarnya? Dia ada satu buku, nama buku ni Richest Man in Babylon. Okay, Richest Man in Babylon, dia ada rule lah kan, rule untuk jadi kaya. Nak jadi kaya ni macam mana? Dan antaranya yang pertama tak silap saya adalah menyimpan. So menyimpan ni bukannya tak nak menyimpan. Menyimpan ni adalah habit orang-orang kaya. Dia nak kaya tak nak kaya. Tak nak kaya tak payah simpan. Faham? Tapi nak kaya, rule pertama kena menyimpan. So bila saya cakap orang yang gaji sedikit sekalipun, menyimpan bukan untuk amount tu. Menyimpan untuk membina habit ataupun membina tabiat orang-orang kaya. So bila kita ada tabiat orang-orang kaya, naturally kita akan jadi kaya. So saya ada buat satu video kan yang saya buat, kalau simpan RM100 setiap bulan. Simpan RM100 je setiap bulan, and then dekat tempat-tempat yang contohnya bagi 5% return selama 30 tahun, simpanan tu tak silap saya boleh cecah sampai 100,000 kan. So RM100 sebulan. Kalau kita kira 30 tahun, 100, 1,200, 12,000, 36,000. 36,000 tu boleh jadi sampai 100,000. Tu adalah grow yang besar, betul? Kalau kita simpan biasa je kat bank selama 30 tahun, kita dapat 36,000. Tapi kalau kita laburkan, duit itu boleh compound ataupun boleh gandakan sampai mencecah 100,000. Itu kalau RM100. Bayangkan kalau RM500. Bayangkan kalau 1,000 dah jadi jutawan lah. Kalau mula awal, mula pada usia muda. So kena faham, tujuan simpanan bukan untuk dapat duit tu. Tujuan simpanan adalah untuk membina tabiat orang kaya. Nak kaya, tak nak kaya. Tak nak kaya, jangan simpan. Nak kaya, simpan. Kalau gaji RM1,500, simpan RM100 cukup lah. Tak boleh. RM100 tak cukup. RM50 tak boleh. Miskin lah jadinya. Betul tak? RM50 tak boleh simpan, maksudnya something wrong lah. Betul. Mungkin ini akan mengundang persoalan kritikan dan persoalan daripada apa yang menonton ya. Tapi inilah hakikatnya doktor. Ini hakikatnya. Simpanan itu tabiat orang kaya. Mana ada orang kaya yang tak menyimpan? Betul. Kalau mereka tak simpan sekalipun, mereka melabur. Mungkin mereka cakap, I tak simpan duit. Contohnya, saya follow this one figura. Kenal Robert Kiyosaki? Kenal. Robert Kiyosaki penulis buku Rich Dad Poor Dad. Dia tak simpan. Dia cakap savers are losers. Tu dia punya prinsip. Tapi bila kita kaji kan, dia punya pemahaman dia tak simpan cash. Maksudnya dia tak simpan dalam bank. Which is betul. Saya pun cakap kalau simpan dalam bank rugi, baik tak payah simpan. Betul tak? Sebab duit tu akan dimakan oleh inflasi. Tapi apa yang Robert Kiyosaki buat ni, dia simpan kat mana tau? Dia duit itu dia tukar kepada emas ataupun perak. Tu satu. Kedua, dia beli cryptocurrency. So dia simpan, tapi dia simpan ke arah aset-aset ini. Aset emas, perak, cryptocurrency dan juga hartanah. Itu tempat-tempat yang dia simpan duit dia. Tapi dia tak simpan. Tapi nampak tak? Itu yang saya cakap, tabiat orang kaya ni menyimpan. Pergilah mana-mana pun, tengok orang-orang Cina misalnya.
saya ada family saya yang berdarah Cina, betul? Yang memang Cina Muslim lah. Saya tengok family makcik saya ni Cina lah kan, Cina mualaf. Makcik saya punya family semua menyimpan. Semua menyimpan, tak kisah sikit pun jadilah, RM10 sebulan cukup. Tapi kena menyimpan, bina tabiat itu. Anak saya umur 7 tahun pun saya suruh dia menyimpan. Anak saya 4 tahun pun saya dah ajar menyimpan. Sebab saya nak mengajar tabiat orang kaya. Tak kisahlah simpan RM1. Mana ada, RM1 tak banyak. Tapi dia tabiat, dia membina tabiat. Bila dah besar nanti dia jadi macam kekok kalau tak simpan. Rasa macam pelik lah. Dia macam kita ibadah doktor kan. Rasa macam kekok kalau tak menunaikan ibadah. Betul, rasa macam tak semayang, macam rasa berdosa kan. Sama juga. Saya dulu alhamdulillah nenek saya ajar saya menyimpan sejak saya tadika lagi. Tadika dia bagi saya tahu. Cara nenek saya ni smart lah. Smart lady. Sekarang ni dah umur 90 tahun kan. Doakan kesihatan nenek Still saya. strong. Ya, dah sakit lah. Dah ingatan pun dah kurang. Tapi saya ingat nenek saya ni dia bagi saya belanja bulan-bulan RM1.20. 20 sen tu suruh simpan. Saya tak tahu kenapa 20 sen tu. Betul tak? Kenapa RM1.20? Bagilah RM1. 20 sen nak beli apa? Betul tak? Kenapa RM1.20? Sebab dan saya bila sekarang ni, bila dah besar, baru saya faham tau. Dia punya psikologi ni adalah bila bagi time tu zaman saya RM1.20, saya jadi apa tau? Saya jadi macam belanja RM1, 20 sen ni nak buat apa? Letak dalam tabung lah kan? So dia tak ajar pun. Dia tak cakap simpan. Tak ada. Otak sendiri rasa macam 20 sen kan, nak beli apa-apa pun tak boleh nak beli kan, tak cukup. So kita simpan lah. So saya simpan 20 sen tu naturally. Saya belanja RM1, tapi 20 sen tu saya simpan setiap hari. Dan alhamdulillah bila saya dah kerja, menyimpan tu mudah. Baru-baru ni kita macam viral kan, ada KWSP seorang yang berbangsa Cina. Okay. Dia mencecah ratusan ribu. Okay. So yang tu salah satu artikel Vocat yang hit lah. Betul. Jadi persoalan saya doktor, melihat kepada situasi itu, possible tak untuk kita sebelum atau masa kita umur 30 tahun tu ada simpanan KWSP RM100,000 Lebih RM100,000 ataupun lebih RM100,000? Possible? Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit. Dia lebih kepada kena gaji besar kot. Possible. Satu yang mungkin yalah, ada beberapa faktor nak hit RM100,000. Betul? You can do the maths. Betul tak? Kita boleh buat maths. Satu adalah faktor bila kerja. Kalau kerja awal, kerja umur 20 tahun, tak kisahlah, mula gaji RM1,500, RM1,800, okay? Nak capai RM100,000 tu dalam masa 10 tahun, like umur 20 sampai 30, boleh. So satu adalah faktor tempoh, duration. Bila tempoh tu panjang, and then setiap hari kita kerja, setiap bulan kita kerja dapat gaji tu kita memang carum EPF. Itu cara pertama, tempoh. So kalau lagi muda kerja, lagi senang nak capai. Macam saya, sebab saya dalam bidang perubatan. So bila saya dalam bidang perubatan, saya graduate pun dah umur 25. So kerja pun 26. So tempoh tu pendek. So susah nak capai RM100,000 sebelum umur 30. Itu yang pertama. Yang kedua, gaji. So ada orang yang rezeki lebih, dapat gaji dengan syarikat-syarikat MNC, multinational company, gaji startingnya dah RM5,000 kan. So gaji RM5,000, RM8,000. Ada kawan saya yang startingnya RM5,000, dalam masa 3 tahun dah gaji RM9,000. Wow. Ini tak payah buat apa-apa pun confirm RM100,000. More than RM100,000. Itu confirm. Okay, itu yang kedua lah. Yang ketiga adalah caruman sendiri. Maksudnya walaupun gaji sedikit, tapi duit simpanan tu dia top up sendiri. Sebab kita memang dibenarkan untuk carum EPF, carum duit EPF tambahan setiap bulan. So orang-orang ni pun boleh. So kalau you just buat lah, kira reverse engineer, nak capai RM100,000 sebelum umur 30 tahun tu berapa yang kena letak. So boleh, tak ada masalah. Sebab sekarang ni pun terutamanya bagi mereka yang mungkin gaji besar ataupun gaji sederhana tapi komitmen tak banyak. Maksudnya masih lagi bujang, tidak ada anak, tidak ada pasangan hidup, mungkin duduk dengan mak ayah. So cost of living very very low, and then ada banyak simpanan. So instead of simpan kesemuanya ke dalam duit yang boleh dikeluarkan, mungkin mereka pilih untuk masukkan dalam EPF. So macam kena tengok, kena interview lah orang tu. Macam mana tips dia nak capai RM100,000. Betul juga sebab video yang dia tunjuk tu, dia suruh tunjuk je, tapi tak tunjuk macam mana dia dapat kan. Betul saya juga tunjuk juga. Mungkin dia tunjuk parent dia punya. Okay, Mana tahu kan. betul juga kan. Betul lah. Okay, lepas tu saya nak tertarik pasal ASB. Okay, saya nak tanya. Sebab salah satu video doktor dulu ada bincang pasal
ASB ni better untuk simpan sikit-sikit atau guna ASB financing? Betul. So untuk kira macam sekarang ni untuk 2024, which is better? Macam you buat financing ke atau okay je nak buat sikit-sikit? So antara ASB dan ASBF, mana satu yang bagus lah? Yes, betul. Sebab Dia- kita tahu bila ASBF ni kita dapat dulu amount yang besar kan. Dapat duit yang dilaburkan lah. Dilaburkan lah. Dapat duit yang dilaburkan dan kemudian kita bayar bank. Betul. Kan, bank. Okay. So dari segi risiko, kita cakap 3 benda lah. Yang pertama dari segi risiko. Risiko dulu, risiko ASB yang menabung setiap bulan itu risikonya rendah berbanding dengan kita buat ASB financing. Sebab apa? ASB financing adalah instrumen hutang. Dia umpama ASB financing ni umpama macam kita beli rumah. Kita beli rumah, kita tak ada duit, tak ada cash nak beli cash. So kita pinjam duit bank untuk beli rumah tersebut. Kemudian kita bayar bulan-bulan dekat bank. Konsep yang sama dengan ASB financing. So risiko. Yang kedua dari segi pulangan. Okay, pulangan ni, ASB punya pulangan kita dapat 100%. So let's say ASB umumkan pengagihan pendapatan 5%, 5% semua duit kita. Tapi sebaliknya, ASB financing ni, pulangan itu kita kena ambil kira kos untuk bayar bank. Betul? Betul. So macam mana nak tentukan mana satu yang lebih berbaloi? Sebab itu video yang saya buat tu saya memang my top video lah untuk Betul hiburan. lah. So video tu mengajar masyarakat bagaimana nak membuat kira-kira sendiri. So kira-kira ni saya tak nak cakap sekarang berbaloi ataupun tidak. Sebab mungkin dividen ASB naik tahun ni, ataupun mungkin dividen ASB turun. So bergantung kepada sama ada naik atau turun. Kalau naik, then okay, untung lah buat ASB financing. Tetapi kalau turun, tengoklah kena top up balik kan? berapa banyak yang kita kena bayar, sama ada kita kena top up ataupun tidak. Okay, itu yang kedua. Dari segi pulangannya, dia berubah-ubah. Kalau kita buat ASB financing, kena buat kira-kira sendiri. Dan ia pun pulangan itu pun bergantung kepada OPR daripada Bank Negara Malaysia. Bank Negara naikkan interest ataupun kadar faedah, rugilah kita sebab kita kena bayar lebih kat bank. Tapi kalau Bank Negara turunkan faedah, untunglah kita sebab kita bayar sedikit kepada bank. Itu yang kedua, pulangan. Dan yang ketiga yang terakhir adalah tujuan. Tujuan dia berbeza. So tujuan kita bayar sikit-sikit kan. Tujuan ni adalah kita untuk membina tabungan kita. Betul? Kita simpan sikit-sikit 100 ataupun 200 ringgit. Setiap bulan kita simpan sikit-sikit. Bina tabiat menyimpan. Ini bagi orang yang disiplin. Kalau masyarakat yang memang dah bina tabiat ni daripada kecil, tak ada masalah. Tapi majoriti orang susah nak simpan. Saya cakap benda ni pun, saya sendiri pun susah nak simpan. Sebab tu saya suka melabur duit saya. Duit saya semua dalam pelaburan. Pelaburan ni tak nak keluarkan suka hati kan? Dah beli rumah, macam mana nak jual kan? So dia ada prosesnya. So tujuan menyimpan ASB sikit-sikit ini, konsepnya menabung sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Okay, itu tujuannya. Dan kena ada disiplin. Jangan keluarkan balik. Problem juga, simpan, akhir tahun keluar pergi holiday. Problem lah. ASBF pula sesuai untuk golongan yang susah nak berdisiplin ini. Sebab ASBF dia umpama force saving. Force saving ni maksudnya you dah ada komitmen dengan bank, dia jadi komitmen tau. Dia akan masuk dekat you punya secret. Betul tak? Dia akan tunjuk, you ada hutang dengan bank, you kena bayar 500, bayar 500. Tak ada duit, kena bayar juga. So dia force saving, dia memaksa anda untuk menyimpan. So 3 benda ni lah faktor yang anda kena ambil kira sebelum pilih sama ada nak buat ASB ataupun ASBF. Mana satu yang lebih sesuai, mana satu yang lebih berbaloi. Faham. Betul. Kira macam EPF ni sebenarnya pun force saving lah sebenarnya. Pada saya punya pandangan lah. Kan? Dia yang Sebab sendiri dipotong. yang dipotong tu bukan force saving. Itu bukan force saving. dipaksa. Itu Dipaksa. tak ada pilihan. Kira Itu force masuk lah. dalam akta kan. Force by akta tu. Ya, itu force by akta. So itu adalah government like ada higher rank lah. Maksudnya betul. duit gaji masuk dah tolak siap-siap lah. Duit yang masuk dah duit bersih. Tapi yang komitmen ni at least ada pilihan lah. Nak terminate kan. EPF mana boleh terminate. Tak nak cakap boleh tak, saya nak tak 6% ni. Tak boleh. Okay, yang ni kita cerita pasal EPF ni pasal orang yang makan gaji kan. Okay, untuk orang yang macam tak ada kerja tetap lah. Okay, katalah dia kerja rider ke kan. So macam mana dia, is it worth it untuk dia buat EPF juga? Sebab kita tahu EPF ni boleh contribute sendiri kan. Betul. So worth it, again bergantung kepada tujuan. Seperti apa yang saya cakap. Sebab bila kerja sendiri, freelance, gig economy Freelance, sekarang ni betul. Gig economy, betul. ramai anak-anak muda pun masuk dalam bidang gig economy, di mana sama ada kerja freelance, jadi rider, ataupun buat all these freelance job lah, like graphic design ke video editing dan sebagainya. So bukan menjadi bukan paksaan untuk mereka bercarum.
KWSP, tapi bagi mereka yang sayang masa depan mereka dan mereka nak memastikan mereka ada masa depan yang cerah, so boleh carum sendiri dekat EPF. So dekat EPF ni dia ada satu inisiatif yang dinama EPF Aisaraan. Pernah dengar? Aisaraan. So Aisaraan ni maksudnya orang-orang yang tak dibayar gaji, yang tak makan gaji ni, mereka boleh carum sendiri duit ke dalam Aisaraan. Boleh buka akaun Aisaraan mereka. Just pergi ke laman web EPF. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bagi mereka yang lebih cakna tentang pelaburan, mereka boleh pilih satu lagi yang dipanggil PRS. PRS, pernah dengar? PRS ni adalah Private Retirement Scheme ataupun skim persaraan peribadi. Okay, skim persaraan peribadi, ya, SPP, something like that. Okay, so di mana dia macam KWSP tapi bukan KWSP. So KWSP ni dia ada dia punya KWSP yang akan uruskan duit kita. Duit persaraan ni KWSP yang akan menentukan nak labur kat mana, dan return yang kita boleh dapat daripada KWSP lebih kurang 5%. 5, 4, 5, 6%, around there. Betul? Sebab dana yang KWSP ni uruskan adalah sangat besar. Dan this is reality lah. Bila sesuatu institusi tu kena menguruskan dana yang besar, nak mendapat pulangan yang tinggi tu amat sukar. So contohnya PNB kan, Pelaburan Nasional Berhad pun menguruskan dana yang besar. So sebab tu dulu masa ASB dulu dapat return 10%, 12%, boleh. Tapi sebab lagi ramai orang menabung, so dana tu makin lama makin besar, nak dapatkan return yang tinggi tu agak sukar. So sebab tu ada orang yang pilih untuk simpan duit mereka ke dalam PRS, Private Retirement Scheme. Nama pun private, maksudnya adalah skim persaraan yang diuruskan oleh syarikat-syarikat swasta, syarikat pengurus dana lah. So mereka menguruskan dana-dana, ada banyak dana, ada puluh-puluhan dana. So kita tapi kena ada ilmu nak pilih dana yang mana. Sebab ada dana yang merugikan, ada dana yang menguntungkan. So kat situ dah kena ada ilmu. Kena ada ilmu kena gilap kemahiran, kemahiran kena bina pengalaman. Betul. Lepas tu lagi satu, kena pilih dana yang patuh syariah juga sebab kita kan. Betul. PRS, yes. Okay. Doktor, ni mungkin terjadi kepada kita lah, saya lah terutamanya. Ada perbelanjaan yang tidak perlu. Mungkin doktor pernah berdepan dengan situasi yang mana student ataupun klien doktor sendiri, dia banyak perbelanjaan yang tidak perlu pun sebenarnya dalam sebulan tu. Mungkin dari pandangan doktor, apa yang boleh dikurangkan perjalanan dalam sebulan tu untuk kita menyimpan lebih lagi? Macam saya, apa yang saya ajar kepada student saya is setiap 6 bulan kena buat cash flow exercise. Cash flow exercise ni macam senaman, tapi senaman cash flow. Di mana apa yang saya nasihatkan kepada student saya adalah list down semua perbelanjaan 6 bulan yang lepas. So benda ni, aktiviti ni akan jadi lebih mudah kalau anda mengamalkan satu tabiat, iaitu merekodkan setiap perbelanjaan. Macam saya sendiri, saya memang ada app yang saya download. Mungkin boleh doktor share app apa tu? Saya pun nak download. App spending tracker. Dia kalau pergi dekat mana-mana app store, kalau Apple lah, and kalau Google Store pun boleh. Just type je spending. Spending tracker. So spending tracker ni, kalau type spending tracker ada banyak lah. Spending tracker, saya sendiri guna yang spending tracker yang color dompet, color brown. Logo wallet wallet. Just type je spending tracker. Dia ada spending money lah, money manager. So tujuannya adalah untuk merekodkan setiap perbelanjaan. Sebab apa? Sebab macam saya buat cash flow exercise, kerap buat cash flow exercise. So bila kita ada rekod perbelanjaan kita, so 6 bulan, apa yang saya buat, saya akan slash benda yang saya tak perlu. Kadang-kadang kita tak tahu ke mana kita belanjakan duit kita. So saya akan tengok, kenapa saya subscribe, tak disebut nama lah kan, nama brand kan, N ataupun A. So saya fikir, like for the past 6 months, mungkin 2 kali je saya tengok. Tapi saya bayar RM200 setiap bulan. 200 kali 6, RM1,200. Banyak tak? Banyak kan? Saya slash lah. So bila saya slash, saya buat cash flow exercise ni, impactnya saya sentiasa ada duit lebihan. Faham. Contoh lain, mobile. And mobile telefon pun sama juga. Kadang-kadang saya tengok, mobile telefon ni saya dah subscribe mungkin dah 5 tahun. Kan? And then saya akan tanya diri saya, ada tak mobile lain yang lagi murah?
Kan kadang-kadang kita tak sedar benda ni. Betul, Sebab faham. benda ni tabiat. Itu saya cakap tabiat. So macam mana kita nak hack kita punya tabiat ini supaya kita sentiasa optimizekan kewangan kita ni. Kita hanya belanjakan kepada tempat yang betul-betul perlu. Faham. So apa yang saya buat, yang ni mobile ni saya bayar RM100, tapi ada mobile yang menawarkan benda yang sama. Sebab saya duduk kat Lembah Kelang, so saya tak perlukan that connectivity tu saya tak perlu. Asalkan okey kat rumah saya, kat tempat kerja saya, dekat area Lembah Kelang, okey. So saya tengok ada tempat yang boleh menawarkan RM30. Saya jimat RM70. So saya slash lah. So this is what I do. Apa yang saya ajar. And activity ni saya buat satu program physical class, seminar yang dihadiri oleh 500 orang. Saya buat benda ni tau, semua. Memang bila saya tanya, saya suruh diorang buat, ada yang sampai dapat jimat RM300 sebulan. Wow. Ada tu sampai RM1,000 setiap bulan. Dapat jimat RM1,000 setiap bulan. Hanya menggunakan teknik ini. So itu cara saya nak revisit balik keperluan ke kehendak. Sebab kadang-kadang kita nak setiap hari, ini keperluan ke kehendak, ini keperluan ke kehendak, tak boleh hidup lah. Betul. Kan. So saya buat apa, setiap 6 bulan ataupun setiap 3 bulan, depends. Macam Tapi aku kena ni buat. tu, aku pun ada benda ni, money manager ni. Tiba-tiba ada. Just nak share lah aku punya pengalaman macam mana aku Tiba-tiba kira. ada. Tunjuk je. Ada. Memang saya terus kat bawah je. Kat bawah ni terus nice. tapi gambar Apa nama dia? baby sikit lah. Apa nama? Apa nama dia? Money tracker ke? Money tracker. Ya. So bagus. benda ni saya macam kalau saya makan kata pergi kafe kan, ataupun beli air S ke air Z kan, saya akan masuk dekat satu ni kafe. So dekat kafe ni ada satu bulan tu saya spend lebih 100. Wow. Cakap, banyak kan. Tiba-tiba tak perasan pun benda Betul. tu. Macam seminggu sekali kita pergi 2 kali. Kan beli air kopi mahal kan. Lepas tu dia dah 100. Lepas tu? Lepas tu dari situ, banyak kan. Sebab sebelum ni tak pernah buat. So dari situ kita nampak, sebenarnya duit kita banyak bleeding kat sini. So kita kurangkan minum kopi. Ya. As simple as So that. benda tu bagus sebenarnya, money manager ni. Money manager. So bila aku buat tu, aku kurang sikit. Tapi bulan ni naik sikit sebab kita work from home kan. Sebab work from home Bukannya patut work from home lebih kurang ke? tak, sebab Buat kopi sendiri kan. so aku kena buat ni budgeting kan. Nak kena suasana tenang sikit kan. Sebab tengok bilik macam tak best sangat kan. Kena pergi kafe. So terbeli. So bulan ni follow naik your sikit. ego. Okay, tapi, pergi tapi betul. Macam saya sendiri pun, saya ada ni masa awal-awal dulu Saya dulu bermula dengan income saya yang sangat-sangat rendah. Sebab tu saya faham. Saya boleh cakap benda sekarang ni, jangan salah faham. Keluarga saya keluarga yang biasa. Okay. And then masa saya balik Malaysia, saya berhenti jadi doktor perubatan. Alhamdulillah ketika itu benda yang betul yang saya buat adalah saya ada simpanan. Saya ada simpanan kecemasan. So saya memang menggunakan duit simpanan kecemasan saya untuk meneruskan kehidupan saya bila saya kat Malaysia lah. So gaji saya memang sedikit. Duit yang saya dapat tu, hasil daripada commission yang saya dapat sangat-sangat sedikit, sangat-sangat terhad. So apa yang saya buat, memang saya tengok, saya memang track, especially kepada mereka yang gaji sedikit ni, memang lagi kena track perbelanjaan ke mana. Dan saya dapati saya banyak makan luar. Betul. So apa yang saya buat, senang je. Saya amalkan makan luar seminggu sekali. Bila saya amalkan makan luar seminggu sekali, saya terus cut kos dapat jimat perbelanjaan saya sebanyak RM500. Wow. Hanya tetapkan satu polisi dengan family saya, keluarga saya cakap kita hanya makan luar sekali seminggu. So 4 kali sebulan. Cukup. Dan dapat jimat. So kira hari lain masak di rumah lah. Masak di rumah. Okay, dia sebenarnya ada satu cara lagi lah, yang ni ada orang lain ajar. Kira macam guna envelope. Envelope ni kira macam dah letak siap-siap allocation untuk setiap bulan apa kan. So macam kalau suka minum kopi, envelope ni kopi RM100 je. RM50 je, tak ada lebih. So habis tu minum air kosong lah. Atau minum air lain lah. So yang tu pun bagus juga. Tapi zaman sekarang zaman cashless. Yelah betul juga kan. Betul kan. Cashless only. Alamak. Itu lebih kira macam lebih praktikal untuk ada money manager lah sebenarnya dalam phone tu kan. Okay doktor, ni sebab family saya ni jenis yang percaya bahawa emas itu lebih penting daripada tunai lah. Menurut doktor sendiri kan, adakah emas itu sesuai untuk dijadikan sebagai simpanan untuk bersara nanti? Dia pandangan peribadi saya, again, macam saya cakap, saya follow Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki memang semua duit dia semua kat emas. Dia ada bertantan emas. Yang mana duitnya ni ada dalam airport yang akan dipindahkan secara berkala. Sebab duit emas dia banyak.
So kerisauan dia lain lah. Dia kena bayar kos kapal terbang, kos tempat storage, betul? And then kapal terbang dia like every so often akan pindah kan. Bertantan emas ni dalam kargo kapal terbang. So dia simpan kat airport. Dia tak ada simpan dalam bunker ke apa tak. Sebab banyak sangat. So dia dah kumpul emas sejak tahun 1976. Banyak tu dia beli emas harga murah sampai sekarang dah banyak lah. So bagi saya personally saya rasa emas tempat yang bagus, boleh dijadikan sebagai simpanan, tapi saya sendiri limitkan ataupun terhadkan kepada 5% daripada aset saya. So kalau aset saya 100,000, 5% adalah 5,000. So RM5,000 daripada 100,000 ni dalam bentuk emas. Saya tak lebih daripada itu sebab emas adalah aset mati. Ya, macam beli meja. Meja boleh buat apa? Tengoklah. Kan? Cuba bayangkan jongkong emas atas meja. Boleh buat apa? Tengoklah. Kan, betul tak? Tak boleh nak buat apa-apa dengan emas tu. Boleh tak pergi kat kedai kan, S ke, kedai T ke kan, kedai Z ke, datang saya ada emas ni, saya kikis sikit kan. Tak boleh kan? Tak boleh. Dia tak praktikal, betul? So saya melihat emas ni sebagai satu tempat untuk hedging. Hedging ni maksudnya jika nauzubillah tiba-tiba Malaysia terlibat dengan peperangan ke, ringgit Malaysia akan jatuh. Kita ada semua duit dalam ASB pakai ringgit Malaysia. EPF kita pun dalam ringgit Malaysia. Semua pelaburan saham pun dalam ringgit Malaysia. Semua pelaburan dalam denominator ringgit Malaysia itu akan terjejas. Tapi emas ada lagi emas. So apa yang berlaku macam contohnya peperangan Russia dan Ukraine. Sebab Russia ada emas, so mereka boleh trade pakai emas. Walaupun ketika itu currency dia jatuh sebab orang boycott dan sanction dan sebagainya, tapi dia ada emas untuk masih lagi melaksanakan perdagangan. So itu saya lihat emas sebagai itu. Dan sebab dia aset mati, tak boleh nak buat apa-apa dengan emas tersebut. So kalau saham, at least kita boleh labur, kita boleh jual, kita boleh beli pelaburan lain, kita boleh dapat dividen. Ada banyak benda yang kita boleh buat. Contohnya rumah. Saya beli rumah boleh sewakan. Betul. Rumah boleh buat Airbnb. Rumah boleh buat apa lagi? Homestay. Kan, rumah boleh buat company. Ada banyak cara untuk kita dapatkan pendapatan kat situ. Itu aset hidup. Tanah pun sama. Tanah boleh buat tanaman serai, boleh buat penternakan, kan? So boleh usahakan tanah tersebut, kan kita dapat hasil. Emas, melainkan you nak buat tembikar emas ke you jual kan? Tapi susah, betul tak? Dia tak praktikal. Faham? Okay, kita touch tengah. Dia nak ujung-ujung lah. Tadi satu lagi yang selalu kita dengar perdebatan ni ialah beli rumah di usia muda, Doktor. Okay. Adakah beli rumah di usia muda ni menjadi sesuatu yang membebankan kita nanti? Membeban masa tua. Masa tua. Beli rumah masa muda. Dia ada banyak rumah ni. Tak macam 3-4 kan. Rumah yang banyak. Rumah banyak. Okay, ada rumah yang banyak. Okay, so kalau ada rumah yang banyak, konsep rumah ni saya suka pecahkan kepada dua. Sebab rumah ni bukan semua rumah. Okay? Rumah ni ada dua. Satu beli rumah, satu lagi beli hartanah. Okay, apa beza rumah dengan hartanah? Sama je, terminologinya sama. Tapi rumah ni adalah rumah, biasanya orang beli rumah ni untuk duduk sendiri, a home. Betul? Dan orang duduk untuk beli rumah sendiri. Maksudnya kita beli rumah, kita nak besarkan keluarga, itu rumah sendiri. Hartanah pula dalam terma Englishnya senang lah, real estate. Home and a real estate. Nampak beza kan? Real estate ataupun hartanah ni tujuannya berbeza. Tujuannya adalah untuk pelaburan. So bezanya rumah dengan hartanah ni adalah, rumah bila kita duduk sendiri, kita memang kena bayar komitmen setiap bulan. Tak ada masalah kalau mampu kan, kalau kita beli rumah yang kena dengan keadaan keluarga kita, dan kita pun tahu ke mana masa depan kita. Masa depan maksudnya apa? Maksudnya tahu sama ada kerja dekat Lemah Kelang ke, kerja kat Johor ke, kerja kat Perlis ke, macam mana. Betul? Sebab kebanyakan orang muda, sebab tu saya tak galakkan orang muda beli rumah, sebab orang muda ini zaman sekarang anda boleh kerja di mana-mana. Betul tak? Betul. Anda boleh dicampakkan ke mana-mana. Peluang pekerjaan tu boleh datang daripada mana-mana, dalam negara dan luar negara. Saya ada je baru kawan saya yang dapat offer untuk kerja dekat Abu Dhabi. Dah satu hal kan. Kalau dah ada rumah, satu hal pula kena fikir nak rumah ni nak buat apa. Kalau tak, rumah tu jadi rumah hantu, ditinggalkan begitu saja. Pergi kat Abu Dhabi, dan kena menyewa kat situ, kena bayar lagi kat rumah kat sini. Sebab itu saya tak setuju orang muda beli rumah untuk tinggal sendiri. Tapi kalau nak beli rumah pelaburan,
Itu berbeza. So macam rumah pelaburan ni, bagi saya kelebihan ni banyak. Bila beli rumah pelaburan, rumah itu tujuannya. Sebab tu saya amat tekankan tujuan. Nak buat apa-apa kena jelas dengan tujuan. Beli rumah pelaburan, kita tak beli rumah landed. Rumah landed pelaburan, okey lah, boleh lah pertumbuhan modal, tapi nak dapat sewa confirm tak dapat. Nak bayar tampung kos. So rumah-rumah pelaburan ni normally high rise. Normally dekat dengan MRT. Normally dekat dengan hospital, dekat dengan sekolah, KLCC dan sebagainya. Betul. Ini rumah pelaburan. Tak kisahlah studio ke apa, tapi kita kena tahu kepada siapa yang kita nak sewakan. So kita boleh dapatkan cash flow. Maksudnya duit itu at least kita tak bayar bank semata-mata. Kita boleh manfaatkan rumah tersebut dan penyewa boleh tolong bayarkan hutang kita. Kedua, let's say lah worst case scenario, kan, tak dapat nak sewakan, at least kita boleh duduk kat rumah pelaburan tersebut sementara. Betul tak? Sementara. So kita boleh gunakan. So kita bayar bulan-bulan kat bank, tapi kita at least boleh duduk kat rumah tersebut. Kita ada tempat berlindung. Itu apa yang saya buat. Saya alhamdulillah dah ada beberapa buah rumah. Saya ingat lagi rumah pertama saya beli rumah studio. Saya cakap kat isteri saya, and saya beli under nama isteri saya. Saya cakap kat isteri saya, okay, rumah ni kalau apa-apa jadi kat saya, kan, at least isteri saya ada rumah. Walaupun studio tak selesa nak duduk dengan anak-anak, tapi at least ada rumah, ada tempat berlindung. Betul. Rumah tu ada nama isteri saya. So itu pandangan saya terhadap rumah. Rumah untuk masa depan. Rumah sendiri kalau beli di luar kemampuan akan merosakkan masa depan. Dan rumah yang tidak relevan, rumah yang beli kat hulu, kat mana-mana tak tahu, wallahu alam, dengan developer tak tahu siapa, rumah tak siap, ini jadi masalah lah. Tapi kalau beli rumah pelaburan, grade pelaburan, masa depan sangat-sangat membantu. Saya ada banyak kes-kes student saya yang terbuat dosa-dosa kewangan, kan, terbuat hutang-hutang yang tak patut, tapi disebabkan ada rumah, dapat menyelamatkan keadaan dia pada usia 40 tahun. Sebab rumah tu dah habis bayar, harga rumah naik, so dia boleh jual rumah tu, jual aset tersebut, dapat ratus ribu, tutup hutang, reset balik kehidupan, dapat memulakan kehidupan dengan baru. Faham. Jadi itu sedikit perbezaan antara rumah dan hartanah. Okay, soalan last saya lah, sebab tu kita dah cover semua dah. Betul. Tadi doktor ada touch tentang kripto kan. Kripto, okay. Satu lagi ada, kira doktor terjebak tak masa kripto tengah top tu? Masa tengah high tinggi-tinggi tu, ada doktor macam labu sikit ke? Oh, of course. Ada lah. Lepas tu now macam mana you rasa benda tu dia akan ada future ke tak, kripto ni? Atau dia macam akan stagnan je? Saya cryptocurrency ni, pendapat peribadi saya masuk tahun 2017. Okay. 2017. Dah lama lah. Dah lama. Dahsyat. Okay. So, okay. Dah tahu lah. Memang dahsyat tu, sebab saya pun recently baru tahu pasal tentang Bitcoin tu. Sebab dah dulu terlambat lah. Dah terlambat lah. Ya, saya masuk tahun 2017. Time tu harga masih sedap lah. Low gila lah. Kan, saya tapi kesilapan saya sebab masa tahun 2017 tu harga kripto naik dengan mendadak. Okay, boleh tengok lah 2018 harga kripto jatuh, kan? So saya masuk kat puncak juga, tapi bukannya, dia ada dua puncak tau. Satu tahun 2017, 2018 dia drop. Satu lagi tahun 2020 masa PKP lah. So dia memuncak lagi tinggi. So tahun 2017 tu saya masuk tinggi ketika itu, the highest at that time lah. And then apa yang berlaku adalah tahun 2018 dia jatuh. Sebab tahun 2018 ni kalau ingat balik, trade war antara Amerika dengan China. So ketika itu, and then banyak sanction, banyak like regulation. Negara China, negara Amerika yang mereka sekat all this crypto lah. So dia menjadi satu masalah untuk orang yang melabur kat cryptocurrency ketika itu. So saya memang rugi banyak at that time. Tapi walaupun saya rugi, saya faham konsep pelaburan ini. Sebab tu saya cakap 3 benda tadi. Ilmu. So saya ada ilmu, saya kena belajar, tambahkan ilmu dalam cryptocurrency, kemahiran. So ada kemahirannya. Dan ketiga, pengalaman. So saya dah tahu dah pengalaman dalam dunia kripto ni. So saya tak tinggalkan dunia kripto. Maksudnya tahun 2018 bila jatuh tu, saya masuk lagi. Saya beli lagi. So 2019 saya beli lagi. Tahun 2020 saya buat banyak duit kat situ. Masa 2020 ni bagi saya lah, it's the best time to have investment. It's not the best time to invest, it's the best time to have investment. So macam saya ada saham. Tahu kan, tahun 2020 saham, betul, semua turun. Glove saham lain turun, tapi saham healthcare, glove naik yang mendadak. Ada satu saham ni naik 9 kali ganda. Bukan 90%, 9 kali ganda, 900%. Wow. So
tu saham. Harga cryptocurrency pun naik melonjak ketika itu. Betul. Harga property jatuh sebawah-bawahnya sebab PKP. So banyak peluang-peluang keemasan pada tahun 2020 bagi mereka. Alhamdulillah saya masuk dunia kewangan 2017. So saya dah ada 3 tahun pengalaman, saya meraih banyak keuntungan ketika itu. So sekarang ni, so again, peluang ni datang. Bila peluang datang, kita nak jadi orang yang berilmu dan tahu nak buat apa. Kalau orang yang tak berilmu dan tak buat apa-apa, dia tengok tepi je lah. Betul. And then dia masuk dah terlambat. Dia masuk dah harga atas. 2021 semua stok, harga saham, glove semua, Bitcoin ke whatever it is, cryptocurrency semua jatuh. Tapi orang masuk akhir tahun 2020 terlambat lah. Saya dah keluar dah. Faham. Maksudnya kira Prof sell masa tengah tinggi tu. Yes. Okay, faham. Sebab sekarang ni siapa yang hold saham syarikat penerbangan, masa tu memang turun gila. Kan, macam ada satu penerbangan tempatan lah. Masa tu siapa yang beli, siapa yang hot, siapa yang holders dia punya saham tu, sekarang memang best lah. Tapi susah. Ya, benda ni kan, benda ni betul. Benda ni kita boleh cakap in hindsight, benda dah berlaku. Kita boleh cakap, oh kalau lah kita hold. Cuba imagine ketika itu perasaan orang yang hold tu. Tak ada orang tahu. Tak ada orang tahu ke mana hala tuju. Boleh bankrupt tau, boleh jatuh. So sebab itu ilmu tu sangat-sangat penting. Dan biasanya lah saya cakap, kalau kita sebagai retail investor, orang yang bagi bahasa pasarnya bilis lah, ikan bilis di lautan yang besar. Kita hanya boleh tengok apa yang berlaku. Kita tengok trend, benda dah jadi, kita masuk. Kita nak betul-betul kumpul masa kat bawah tu, bagi saya itu tindakan yang tidak bijak juga. Mengharapkan dia naik. Betul. Kalau naik lah. Tak naik, kau jatuh, kau bankrupt, lagilah. So dia jangan ada satu ideologi harapan ni, harapan palsu ni, like mengharap, berdoa kan, doa siang malam untuk naik tu. Benda tu tak jadi in real case. Real case kita berpijak ke dunia bumi yang reality ni. Macam saya pun, bila Bitcoin jatuh, saya goyang juga. Tapi saya gunakan konsep, saya labur sikit-sikit. Maksudnya setiap bulan letak RM50. Setiap bulan letak RM50. Sikit je. Tapi RM50 naik lah sampai RM500. Tapi RM500 tak adalah banyak. Tapi naik 10 kali ganda. Tapi okey lah juga. Merasailah kenaikan itu. Tak adalah FOMO orang sebab tengok. saya tengok video doktor kata, kalau you nak invest, you invest tu duit you rasa okey lah, tak apa ni, kalau boleh burn lah. itu untuk cryptocurrency. You ready untuk burn. Betul. So macam kalau ada 1,000 ke, masuk 1,000. Betul. Kita try dulu, at least tengok dia punya performance macam mana kan. Betul. Okay, so dah sampai hujung. Tapi hujung. okay, mungkin doktor ada kata-kata akhir untuk kita punya penonton. Ya, betul. Okay, so berbalik kepada apa yang saya dah kongsikan, iaitu persaraan kan. Topik persaraan ni, kalau ada niat untuk belajar macam mana nak menguruskan duit persaraan dengan sendirinya, yang pertama tadi apa? Kena tambahkan ilmu. Betul. And in fact, saya sendiri pun, saya ada this program yang saya dah buat sejak tahun 2020 lagi, yang saya namakan sebagai Unit Trust Society. Saya develop this program ni memang dengan niat untuk mengajar masyarakat kita untuk membina persaraan sendiri. Jangan mengharapkan kepada instrumen-instrumen yang dah ada. Yang dah ada tu bagus. Okay, itu inisiatif kerajaan untuk melindungi masa depan rakyat di Malaysia ini. Tetapi diri sendiri itu pun boleh, kan? Boleh belajar dan boleh mengawal masa depan satu hari nanti. So macam saya sendiri, memang saya develop this one program untuk mengajar orang bagaimana nak menggunakan instrumen macam unit trust untuk menguruskan dana sendiri, dan ilmu yang sama boleh guna untuk berjinak-jinak dalam PRS lah yang kita dah sebut tadi. Betul. Private Retirement Scheme, selain daripada KWSP. Sebab duit dalam KWSP ni diuruskan oleh KWSP, kan, agensi kerajaan yang buatkan. Kita tak perlu nak fikir. Tapi tak perlu nak fikir, tak boleh nak pilih lah. Tak boleh lah nak marah. Kenapa 5%? Patut 10%. Itu tak boleh nak buat lah. Sebab itu diuruskan oleh kerajaan. So itu yang pertama, ilmu. Yang kedua, kemahiran. So berbalik kepada kemahiran, bila dah belajar, jangan belajar je. Ramai orang belajar, dia suka belajar tapi tak buat apa-apa. So bila tak buat apa-apa, tidak ada output. Tak ada input, tak ada output. So itu yang kemahiran. Dan yang ketiga, dalam mana-mana instrumen pelaburan, kita banyak sentuh tentang topik pelaburan. Pelaburan hartanah, pelaburan saham, pelaburan unit trust, pelaburan cryptocurrency. Semua pelaburan di dunia ini, kena faham, nak hebat dalam pelaburan, dia kehebatan ataupun keuntungan kita itu adalah seiring dengan pengalaman yang kita bina. Macam saya sendiri, saya melabur dalam saham bermula daripada
London Stock Exchange masa saya bekerja di UK pada tahun 2015. Kemudian saya pindah ke Malaysia. Saya belajar macam mana nak melabur dalam bursa Malaysia, dan juga dalam masa yang sama saya melabur dekat Nasdaq dan Dow Jones S&P lah. Maksudnya di US. So saya punya pengalaman melabur dalam saham ni dah hampir 10 tahun. So, dan ni saya cakap based on bila dah buat lama kan. Saya dapat lihat sebenarnya sekarang ini bila saya melabur, saya tahu kadang-kadang saya tak perlu nak tengok pun, tak perlu nak kaji. Kadang-kadang dengar je dah tahu dah. Oh, pelaburan ni boleh pergi ataupun pelaburan ni tak boleh pergi. Pelaburan ni patut saya masuk ataupun pelaburan ni saya patut duduk tepi saja. Watch and wait. Faham. So sebab pengalaman itu mengajar. Tidak ada benda yang boleh mempersiapkan diri seseorang itu untuk melabur melainkan pengalaman yang mereka timba dan bina sepanjang tahun. So mulalah belajar melabur sekarang. Jangan tunggu dah bersara. Tak apa, nanti dah bersara ada duit EPF baru nak melabur, dah terlambat. Ended up rugi ke semuanya. Faham. Dan doktor pun ada kelas kalau tak silap saya. Ada. Untuk join ke kalau Yes, siapa ada berminat. kelas, ada link. Ya, boleh go to appsorish.com sebab ini Vocast kan. Betul. Appsorish itu platform online saya, appsorish.com. Yang ni untuk sesiapa yang nak lebih Vocast. mendalam lah. So Ya. yang lebih mendalam untuk tahu apa kira macam berminat ni, Betul. nak berlabur ni. Kita Tapi dua patut masuk. Kita dua patut masuk. kena belajar dulu. Tapi kalau untuk cara yang kira macam just nak tahu surface dulu, Betul. boleh follow Dr. Adam dekat semua media sosial lah. Yes. Dekat TikTok ada. Kena pastikan handle tu betul lah. Betul lah. At Dr. Adam Zubir. Ya. DRADAMZUBIR. Sebab ada banyak scammer yang menyamar saya. Oh, ada imposter. Banyak. Dekat TikTok. Banyak. TikTok ada, IG ada, Facebook Adakah ada. yang menyamar? Yang run ads pun ada. Yang Adakah nama run lain ads pun ada tapi muka saya ada. Oh, Betul. sekarang ni Yang sebab dah ada menyamar AI tu. tu. Adakah dia buat aktiviti Dia ambil illegal? video saya. Ah. No, confirm scammer lah. Dia ambil video saya. Contohnya macam ni clip ni kan. Mesti ada clip kan. Dia ambil clip ni and then dia run ads and then dia WhatsApp nombor scammer dia orang lah. Faham. So benda ni kena berhati-hati. Zaman sekarang ni Betul. saya banyak kes macam hampir setiap hari akan ada scammer. Telegram adalah lubuk scammer. Berhati-hati. So Telegram group macam-macam pelik-pelik Telegram group. So make sure handle tu betul Handle betul at Dr. Adam Zubir ataupun Appsorich. Itu syarikat saya, platform saya. Apa-apa appsorich.com. Macam yang ini pun appsorich.com sebab ini special kan. So appsorich.com/vocast. Oh, ada Khas. khas Khas. Oh. Khas. One and only. One and only I Okay, feel mantap. Masuk kita ni masuk. Mungkin kita Okay, ada. betul. Okay. Okey Doktor, terima kasih sebab Sama-sama. sudah hadir di Vocast pada episod kali ini. Dan saya harap perkongsian yang Doktor bagi tadi sedikit sebanyak membantulah masyarakat kita untuk lebih menambah ilmu dan lebih tahu mengenai kewangan. Okay, sebelum habis pensuruhan semula akaun KWSP 75% akaun persaraan. Cepat. Lepas tu akaun sejahtera 15%. 15. Lepas tu akaun fleksibel tu 10%. 10%. 10% Banyak lah 10%. Banyak lah. Not Tapi bad. sebab saya dah belajar, saya dah bertaubat. Saya tak sentuh sampai sekarang. Oh. Saya bangga dengan diri saya setakat ni insya-Allah. Tapi nanti FOMO lagi. Tak setakat apa. ni insya-Allah tak. Nanti tengok episod Vocast ni untuk Betul, mengingatkan. saya tengok podcast. Setiap bulan sekali. Ya betul. Yang ni saya akan pin dalam saya punya ni lah. Lagi satu sebab bagus bila follow Dr. Adam ni dekat YouTube. Sebab apa? Sebab rasanya almost semua topik kewangan doktor dah cover dekat situ kot. Kan? Sebab bila tulis nama Dr. Adam Zubir tu, letak je apa nak. KWSP ke, bersara ke. Sebab saya nak belajar masa nak ni nak interview ni. Betul. saya tekan lah. Senang Semua kan? dapat. Type je Ya. kata kunci dapat. Betul. Secrets ke Ni, apa-apa. Lepas tu kira macam bergantung kat diri sendiri lah. Nak Betul, belajar betul. ke atau nak buat benda tu. Dan kita harap selepas episod ni kita punya viewer akan ada timbul rasa nak menyimpan tu. Ya betul. Sebab sekarang memang tak nampak susah lagi. Belum. Tapi Dia belum bila dah dapat lagi. Bila dah kita dah bersara tu, Betul. sakit-sakit Mana lah, tahu susah. sebab video episod kali ni dah jadi pemangkin lah. Jadi asbab betul. lah asbab. Jadi Ada asbab asbab untuk tu. menyimpan dan tua nanti dia terima kasih kat kita lah. Yalah. Ingat je lah simpanan ni simpanan tabiat orang kaya. Yes. Semua orang kaya yang saya kenal mereka menyimpan. Yeah. Menyimpan kalau mereka melabur pun bagi saya itu adalah simpanan. Sebab bila melabur tak boleh pun nak gunakan duit tu. Betul. Tak beli aiskrim ke tak boleh. Sebab itu adalah simpanan. Tapi ada orang kata sebenarnya dia orang kedekut. Tapi bukan kedekut. Bukan kedekut. Dia orang sebenarnya dia orang fikir pasal duit lah. Betul. Betul
Itu lain topik tu. Ya? Itu topik lain. Oh, itu mungkin episod nanti. Mungkin nanti ada Okay. special episode. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe Vocat di YouTube dan follow atau like Vocat di semua sosial media. Dan juga follow semua social media Dr. Adam. Betul. Okay, dan dengarkan juga dekat Audio Plus. Audio Plus. Kita punya podcast ni. Betul. Sebab ada. Dan lepas kalau ada permintaan lagi, kita kembali lagi. Kita buat lagi, jangan risau. Ya, terima kasih. Flexible. Okey, itu saja daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum.